Kita nak tahulah mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang kan berkaitan dengan keistimewaan Fadilat bulan Rejab ini. Jadi dengan itu saya nak bersama dengan Ustaz Fawaz Fazil, salah seorang daripada pendakwah yang terkenal untuk bercakap berkenaan dengan keistimewaan bulan Rejab ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, anak dekat sini sihat sahaja dan saya harapkan pakaian putih ni. Wah, ni biru laut. Oh, biru. Okey, baik. Baik Ustaz, kita nak bercakap berkenaan dengan bulan Rejab ini. Jadi ramai di antara kita yang mungkin telah pun mengetahui keistimewaan bulan Rejab ni, tapi dari pandangan sisi Ustaz Fawaz sendiri, keistimewaan Fadilat bulan Rejab ini, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada penonton MHI yang dikasih sekalian, sebenarnya bulan Rejab ini dia bulan yang ada keistimewaan dari sudut nas Quran, ya. Iaitu bulan yang diharamkan peperangan, yang digandakan dosa kalau kita melakukan jenayah, yang disebut oleh Allah sebagai arba'atu ashhur, yang adalah bulan haram. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang dibesarkan dosanya di situ, di antaranya adalah bulan Rejab. Dan keistimewaan dari sudut fadilat, yang lain tidak wujud hadis-hadis yang sahih sebenarnya, ya, yang menentukan seperti bulan Syaban puasa hari-hari tertentu. Namun memang ulama menggalakkan berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, hari apa puasa pun tak apa. Jadi tidak perlu ada di sana penentuan determine day ataupun hari untuk kita nak kata hari ini hari yang terbaik dapat pahala. Tak ada hadis-hadis yang kuat. Cuma adalah fadail yang menggalakkan kita melakukan amal ibadat. Tak kiralah puasa ke, sedekah ke. Jadi kita buat apa saja. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Rejab ini digandakan pahala kita. Tapi tidak ada yang dikatakan buat macam ni dapat macam ni, buat macam ni dapat macam ni. Tidak sabit kata Ibnu Hajar hadis-hadis yang sahih. Tetapi ulama tetap menggalakkan. Kerana apa? Bulan itu bulan yang sangat agung. Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berperang. Sehingga kan kata ulama, kalau siapa yang bunuh pada bulan ini boleh digandakan dendanya. Maknanya kalau dalam Islam dikenakan 100 ekor unta, kita boleh gandakan lagi. Dari situ kita menyatakan bulan ini bulan yang barakat. Dikatakan berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Dan kita perlu, apabila bulan ini barakat, kita tumpang sedekah, tumpang berdoa, tetapi tak boleh kita i'tiqad satu perkara fadilat yang besar kerana tidak wujud hadis-hadis yang sahih ataupun hasan yang makbul. Kerana ulama ahli sunnah menyatakan al-fadilatu tu'khadhu minal khabar. Fadilat atau kelebihan itu mesti datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ataupun apa keputusannya, bulan ini bulan yang sangat mulia, perlu kita pelajari rahsia dan kita mesti menghormati sebagai bulan yang tidak boleh kita bergaduh lah. Itu sebagai satu ringkas. Betul, Ustaz. Ustaz mungkin boleh kongsikan sebab pemahaman kita sekarang ni, kalau kita ni nak kumpul pahala yang lebih, kita ni cuma macam berpuasa sunat, kita ni membaca Al-Quran, tetapi kadang-kadang ada antara kita yang macam terleka, alpa ataupun terlupa, ada juga perkara-perkara kecil yang kita boleh lakukan. Sebenarnya ianya juga boleh kita dapatkan ganjaran pahala ketika bulan Rejab ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga. Ya, di antaranya kita menolong fuqara. Sebenarnya apabila kita gagal, sekarang ni kita memang gagal ke haji, ke umrah dan sebagainya. Ibadat yang paling besar kita memberi makanan kepada fuqara. Sekarang ni memang fuqara bertambah. Kalau kita tengok, saya laporan daripada zakat Selangor dulu, dia orang kata yang daftar 60,000, sekarang ni mencecah 100,000. So maknanya bagi orang yang boleh mempercepatkan zakat, dia orang boleh mempercepatkan zakat. Bila dia orang tengok akaun syarikat stable, maksud dia perniagaan pun okey, kita tengok dalam sebelum haul dah cukup pun kita boleh bagi zakat awal, dan insya-Allah mudah-mudahan pahala itu besar. Jadi itu di antara benda. Yang kedua adalah hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim sangat penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di penghujung hayatnya, banyak orang sebut hadis yang tidak kuat, iaitu Nabi berpesan penghujung hidup Nabi, iaitu as-salah. Tidak sabit sembahyang ini daripada kitab-kitab yang sahih, daripada Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah ataupun Bukhari dan Muslim. Yang ada dalam Ibnu Hibban ialah arhamakum. Hubungan silaturahim. Itu yang kita nak tekankan, hubungan silaturahim, kerana itu merupakan wasiat yang antara terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bukannya sembahyang. Sembahyang memanglah wasiat yang ada dalam Quran dan ada yang lain, tetapi penghujung nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hubungan silaturahim. Itu yang kita boleh, orang nampak macam biasa, kadang-kadang kita
mungkin kita wish mak kita, adik-beradik kita, orang kata di antara salah satu tanda-tanda kejayaan, dia ada 100 resepi kejayaan, tapi tak ada cerita kat sini lah. Masa kita sempit, kita sebut satu saja. Kita telefon orang yang kita lama tak telefon tanpa ada sebab. Bukan sebab bisnes, bukan sebab apa-apa, saja nak telefon. Dan itu di antara rahsia kejayaan orang yang berjaya. Dia selalu buat kejutan untuk call orang yang disayangi. Ya, betul. Itu mungkin antara perkara yang mungkin kita boleh amalkan, ya, yang mungkin kita terlepas pandang. Ustaz, sebenarnya kalau kita nak melakukan perkara-perkara sunat ini, kadang-kadang kita ni macam susah juga untuk kita buat. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang tidak ada istiqamah yang kuat lah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimana untuk kita mengekalkan istiqamah kita dalam pada kita ni banyak urusan-urusan seharian yang kita nak jalankan sepanjang kehidupan kita ni, Ustaz. Kita perlu kepada jadual. If you fail to plan, you plan to fail. Kehidupan kita ni perlu ada jadual. Mesti diprogramkan. Maknanya kita nak buat hari ni sembahyang sunat duha berapa? 2, 4, 6. Sebab kalau kita nak dapat benda yang besar daripada Allah, kita kena usaha sedikit lah. Kadang-kadang kita nak minta doa pada Allah, tapi usaha kita tu kecil sangat. Kita sembahyang 2 rakaat. Bukan kata tak boleh 2 rakaat, tapi no pain, no gain lah. Kita upkan sikit. Kalau sedekah di masjid itu kita upkan sikit. Jadi di antara benda-benda yang sebegitu, bila kita ada harapan yang besar daripada Allah, itu yang akan menjadikan kita istiqamah. So kita mesti ada harapan yang besar. Kerana kalau kita tidak ada harapan, macam kita ni macam angan-angan terlampau sempit, angan-angan terlampau kecil, kita tak istiqamah. Tapi kalau kita macam nak satu pengharapan yang besar, cita-cita yang tinggi, dia akan mendorongkan kita istiqamah. So yang pertama, bina harapan. Yang kedua, minta doa kepada Allah supaya Allah permudahkan urusan. Sebab benda apa pun, kalau Allah permudahkan urusan, jadi mudah. Okey, yang ketiga, kita kena berkawan dengan orang istiqamah. Kawan sangat penting. Tapi kalau orang kena kata kawan dengan orang loy, dia pun loy. Loy ni maksud dia lembab. Kita pun akan jadi lembab. Sebab manusia ni seperti angin. Dia mudah influence. Dia mudah terkesan dengan orang. Kalau dia kata kawan orang malas, aku ni memang daripada dulu malas. Kita akan seronok. Sebab malas ni satu benda yang seronok. Tetapi berakhir dengan penyesalan. Rajin ini benda yang tak seronok, tapi berakhir dengan kegembiraan. So Tuhan buat sistem ni dia berlawanan. Rajin tak seronok, tapi natijah dia pada gembira. Malas seronok, tapi natijahnya kesedihan. So bila kita tengok 3 benda ni, insya-Allah kita dapat istiqamah. Kerana apa? Istiqamah ni adalah jalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Betul. Tidak ada orang yang berjaya dalam kehidupan melainkan dia istiqamah dalam kerjaya dia, ibadat dan juga dunia dia. Ya, insya-Allah lah. Terima kasihlah Ustaz kerana menjadikan kepada kita 3 perkara tersebut untuk kita kekal istiqamah. Dan betul, saya setuju apa yang Ustaz katakan tadi. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak istiqamah ni, memang hanyutlah kita kan. Jadi kita harus berkawan dengan orang yang baik-baik. Baik, terima kasih Ustaz di atas masa yang diberikan. Sama-sama, barakallahu fiik. Ya, insya-Allah. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Ustaz Fawaz Fazil, penceramah bebas bercakap berkenaan dengan bulan Rejab ini. Bulan Rejab ini adalah bulan yang sungguh mulia di mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj.